Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Fazli Fuad dan juga Sofia memasuki rumah anda ataupun masuk ke kereta anda di mana saja yang anda tengok Malaysia hari ini. Pada hari ini anda bertemankan kami berdua pastinya pada hari ini Khamis 4 April 2024 bersama dengan 24 Ramadan 1445 Hijriah. Awal dah masuk rumah orang, pastinya kita dah mendapat kata perasaan dan kegembiraan dan juga keterujaan itu sebab kurang seminggu ni kita akan memasukilah orang kata hari raya pertama. Saya pasti persiapan masih rancak dilakukan sebab ada yang masih orang kata mengira hari macam mana ni nak ada persiapan untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Bagaimana persiapan Afak setakat ni? Baju raya dah beli? Persiapan saya biasalah saya pakai baju-baju yang sebelum ni. Sekarang ni mood berjimat kan. Alhamdulillah bagus. Tapi sekarang ni kan viral, ada orang cakap bulan ni pula. Tahun ini raya ada warna apa orang cakap yang warna oranye tu? Saya tak tahu. Ada warna-warna yang jadi kegemaran lah tahun ni. Warna trend lah orang cakap kan. Dia pun tak kisahlah warna trend ke apa ke. Kita tetap hari raya pertama tu berpakaian macam baju Melayu. Ada juga yang berpakaian kebaya macam awak. Betul. Kan. Dapat ambil feel ni pagi-pagi. Awak kita gaya kat sini. Yang paling penting kita menyambut dengan hati yang riang, Sofia. Betul. Kongsikan apakah warna pilihan keluarga anda tahun ni di ruangan komen MHITV3 dan kita ingin meninjau apa yang berlaku di seluruh dunia, khususnya di sini yang menjadi perbualan gempa bumi di Taiwan. Tiada rakyat Malaysia yang terjejas. Kalau diikutkan kat sini, laporan yang telah pun dikeluarkan setakat jam 10 pagi Rabu semalam, menurut Kementerian Luar Malaysia, memang tiadalah rakyat Malaysia yang dilaporkan terjejas. Dan sementara itu, Kementerian Luar Wisma Putra berkata, Pusat Persahabatan dan Perdagangan Malaysia di Taipei sedang memantau rapatlah perkembangan susulan gempa bumi di Hualien, Taiwan pada pukul 7.58 pagi waktu tempatan. Ya, setakatnya apa yang dipertekankan adalah gangguan elektrik dan juga kemusnahan harta benda dan juga struktur di sana. Dan kita ingin kongsi kepada anda, ini antara orang kata peringatan lah. Tips berhadapan kesesakan jalan raya semasa balik kampung. Macam biasa saya akan pulang ke Kelantan tu. Ini antara perjalanan yang jauh ya. Ramai yang naik flight itu ada yang mudahnya. Tapi tak semua ada. Kadang anak 10 dan sebagainya. Macam mana pula kan? Kalau kita kan kalau nak balik ke kampung ni Sofia, contohnya pada hari Jumaat. Hari Jumaat ada negeri-negeri yang besok ada negeri-negeri yang dah pun mula bercuti. Contohnya di Kedah, Johor, Kelantan dan juga Terengganu, dinasihatkan agar mereka yang berada dekat sana tu pulang ke kampung halaman bermula pada petang ini lepas waktu kerja dan juga pada hari esok. Sebab nanti bertembunglah dengan orang yang bercuti pada hari Sabtu, Sofia. Betul. Jadi itu yang dikatakan sebagai rancang perjalanan anda. Dan antara banyak ni Sofia, saya selalu buat yang nombor 5 ni. Elak singgah kawasan R&R. Awak lakukan, awak elak lah. Saya memang tak akan singgah R&R. Saya akan keluar ke macam kawasan kampung. Betul. Nak pergi tandas ke, especially makan lah. Saya lebih suka makan cari kampung. Saya tak suka makan dekat daerah semua. Salah satu lagi untuk elakkan kesesakan kat sana lah. Itu bagus. Kadang bila kita melalui orang kata lebuh raya dan sebagainya, kita melihat juga di kawasan R&R itu sahaja dah menyebabkan kesesakan yang luar biasa. Jadi kalau boleh nak elakkan, ialah kita ada satu perjalanan di mana kita anggar masa perjalanan juga. Masa untuk bertolak satu hal. Betul. Tapi berapa jam kita bagi 2 kali ganda masa perjalanan yang biasa diperlukan supaya kita ada anggaran ini untuk kekuatan mental kita lah. Lagi ada anak-anak kecil dan sebagainya. Semua kena ada persiapan. Ini orang kata satu battle lah atau satu pertarungan. Pertarungan lah. Nak balik kampung ni satu pertarungan besar akhirnya. Bersiap sedia semua. Ya, betul. Dan antara banyaknya juga, Sofia, anda dinasihatkan supaya anda menggunakan peranti navigasi lah. Saya walaupun perjalanan tu daripada rumah ke pejabat ni, ofis ni, kan, walaupun dekat, tahu jalan tapi still lagi guna. Sebab takut-takut ada berlaku sebarang mungkin kemalangan, lori rosak dan sebagainya kan. Jadi kita harus bukalah peranti navigasi kita. Okey, ini untuk peringatan kita semua bagi anda yang akan memulakan perjalanan pulang ke kampung. Baik, ini Afat. Saya pasti keseluruhan rakyat Malaysia meratapi dan merasa kehilangannya jenazah Jaafar On selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Jami Al-Firdaus, Tanjung Gading Muar. Dan kita difahamkan sebelum ini jenazah telah pun dibawa ke masjid untuk disolatkan, turut disertai kira-kira 100 orang termasuk keluarga terdekat dan karibah. Allahyarham Jaafar On meninggal dunia akibat serangan jantung ketika melakukan prosedur endoskopi pada pukul 11.32 pagi di Hospital Sultan Idris Shah di Serdang, Selangor. Dan di kesempatan ini juga, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Jaafar On. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin.
semoga Allahyarham Papa Jafar Awan ditempatkan di kalangan mereka yang beriman, dan alhamdulillah kata orang apa, pergi di bulan yang baik ini Sofia, dan ramai yang meratapi pembagian Allahyarham Jafar Awan. Baik, kita nak berhenti pada ketiga. Kita akan saksikan dulu dan bingkisan kita nak ini. bercakap tentang makanan warisan negara ni. Betul. Ini antara yang hangat diperkatakan. Kita ada banyak agama, budaya dan orang kata bangsa. Bagaimana satu makanan itu diangkat sebagai makanan warisan negara? Ayo kita saksikan bingkisan ini. Ya. Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang kaum dan latar budaya, sekaligus menawarkan kepelbagaian juadah lazat yang diwarisi sejak sekian lama. Sehingga tahun 2018, sebanyak 213 jenis makanan diwartakan sebagai warisan kebangsaan negara. Antaranya ialah burasak, mi kolok, gulai tempoyak ikan patin dan nasi ambeng. Digemari bukan sahaja kerana rasa dan tekstur, bahkan aromanya turut membangkitkan selera. Resepi dan penyediaan makanan warisan pula merangkumi makanan berat, lauk pauk, pencuci mulut dan kuih muih. Sebagai contoh, nasi kandar iaitu hidangan yang cukup popular di utara tanah air. Dimasyhurkan oleh peniaga India Muslim satu ketika dahulu, namun kini turut dinikmati oleh masyarakat berbilang kaum seperti Melayu, Cina dan India. Namun, sejauh mana orang ramai tahu mengenai makanan warisan negara? Saya nak mencari orang untuk menjawab soalan-soalan saya, sebabnya di tangan saya ini ada 8 jenis kuih dan semuanya sebenarnya adalah makanan warisan negara. Tapi kita sajalah nak kelirukan orang ramai nak tahu sejauh mana masyarakat Malaysia sendiri tahu mengenai kuih-kuih warisan negara. Agak-agak nak tahu apa jawapan mereka? Jom ikut saya jalan-jalan dekat Bazar TTDI. Bang, maaf ganggu bang. Boleh saya ambil masa bang sikit? Saya nak tanya abang, kami dari Malaysia Hari Ini TV3. Okey, kita nak main game sikit boleh? Sikit je bang, sikit je. Okey, saya nak tanya abang, dekat tangan saya ni, okey abang boleh pegang, ada 8 gambar makanan. Okey, jadi saya nak tanya pendapat abang, agak-agak daripada 8 ni, yang mana satu bukan makanan warisan negara? Jadi orang Sabah pilih yang mana satu makanannya bukan makanan warisan negara. Okey, kejap mau tengok dulu semua. Mi kari, apa lagi? Let's see. Nasi kerabu. Tempe ya. Tempe. Kenapa abang rasa tempe bukan makanan warisan negara? Indonesia kan tempe. Abang rasa Indonesia. Okey, ada yang lain ke ataupun abang rasa tempe saja? Ni nama dia cucuk Jawa ni. Jawa lah. Okey. Yang ni lah, yang first ni lah. Yang mana? Kuih cucuk Jawa. Sebab apa bang? Sebab nama Jawa lah bakal. Yang lain abang rasa memang makanan Malaysia lah. Mungkin mi kari? Mi kari. Sebab apa tu? I don't know, because curry from India, dari India, jadi mungkin Malaysia ikut kot. And then letak dia punya improvise dengan santan kelapa semua tu. This one bubur cha-cha, yes. Mi curry. Yes. Bubur cha-cha pernah makan? Mana? Yeah. So you rasa bubur cha-cha makanan warisan negara? Yeah. I think all the above. Yeah, all Malaysia food lah. Wow, betul. Awak orang pertama yang dapat jawab ke-8-8-nya adalah makanan warisan negara. Kenapa you rasa tak ada satu pun yang bukan makanan warisan negara? Sebab everything got in Malaysia. Thumbs up, thumbs up. Tunjuk thumbs up dekat gambar. Dekat video. Usaha daripada pelbagai pihak seperti Jabatan Warisan Negara dalam mempromosikan makanan warisan ini wajar dilaksanakan supaya menjadi rujukan orang ramai dan tidak hilang di telan zaman. Wow, menarik sebab kita melihat ada di antara kita yang boleh mengenal pasti mana makanan warisan atau tidak. Apa makanan warisan kegemaran Affan? Alamak. Makanan warisan kegemaran saya kalau tahu tak makanan warisan kita? Nasi lemak. Nasi lemak, roti lari. Canai. Makanan apa jawapan yang selamat kalau lauk-lauk patin. Patin kan?
Tapi tak tahulah sama ada makanan tu. Itulah, kita sebagai rakyat Malaysia ni. Kita banyak sangat makanan, betul tak? Kita cakap, tapi kita tak tahu makanan tu, sama ada makanan tu diangkat ataupun tak. Kan? Sebab kalau cakap makanan warisan negara, ni dia ada dua. Makanan warisan dan juga satu lagi tu label yang lebih tinggi kebangsaan. Itu kita kena tahulah perbezaannya. Tak apa, kejap lagi kita bersama dengan tetamu kita. Berceritalah tentang perkara itu. Tetamu kita akan terus memberikan gambaran dan juga senaraikan apakah makanan kita yang menjadi makanan warisan negara. Terus bersama dengan Dr. Eo Leng Yan, Pengarah Bahagian Warisan Tidak Ketara, Jabatan Warisan Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Sihat ya? Sihat. Bab makanan ni, walaupun kita berbicara saja, khususnya bulan Ramadan ni membuatkan kita teruja, Doktor, sebenarnya. Antara makanan yang menjadi hangat diperkatakan sebagai makanan warisan negara, yang mana? Okey, terima kasih. Selamat pagi semua. Setakat ini, untuk makluman semula, kategori makanan warisan tu adalah kategori yang kita dah angkat melalui selaras dengan Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645 kita lah. Di mana sehingga hari ini sebanyak 213 makanan telah diiktiraf sebagai warisan kebangsaan. Dan makanan warisan kebangsaan ini terdiri daripada pelbagai negeri lah, pelbagai etnik. Sebab kita mengambil kira negara kita, Malaysia ni terdiri daripada masyarakat pelbagai majmuk. So dalam makanan warisan ni semua tersenarai dalam makanan-makanan pelbagai etnik lah. So kita ada nasi lemak sebagai warisan kebangsaan, roti canai, kuih bulan, pau, itu makanan warisan Cina. Lepas tu kita ada juga daripada India macam ladu, masala lodeh, muruku. Semua itu adalah kita dah angkat sebagai warisan kebangsaan. Sabah Sarawak pun manuk pansuh, kuih celorot, umai, semua kita dah angkat sebagai warisan kebangsaan lah. Keseluruhannya 213 semuanya. 213. Sekarang ni masih lagi dalam peringkat nak mengenal pasti ada makanan-makanan lain yang akan dimasukkan lagi lah. Ya, betul. Kita dalam senarai inventory kita ada lagi senarai yang kita bersedia untuk angkat sebagai warisan kebangsaan lah. Dan selain daripada makanan ni di banyak kategori lah. Ada lauk pauk, ada mi, pencuci mulut, pembuka selera, dan kita juga ada angkat juga minuman ya sebagai warisan kebangsaan. Contohnya cendol, air batu campur, air selasih. Air katira? Air katira kita bawa angkat sebagai warisan lah sekarang. Kita dalam proses angkat sebagai warisan kebangsaan. Bulan puasa. Air banyak di setahun sekali di bazar Ramadan dia memang bulan Ramadan je ada air katira tu. Kan. Awal sangat Ifat. Petang-petang nanti bawa boleh bayangkan je. Okey, Doktor, kita tertanya sebenarnya sebab banyak kategori seperti mana yang Doktor dah sebutkan. Bagaimana sesuatu makanan itu boleh diwartakan, diangkat sebagai makanan warisan negara, sedangkan kita ni memang negara yang syurga makanan. Apakah yang menjadi makanan itu layak sebenarnya? Okey, sebenarnya kita untuk angkat makanan itu sebagai warisan kebangsaan, dia ada peringkat dia lah. Peringkat-peringkat yang memang termaktub dah dalam Akta Warisan Kebangsaan kita, Akta 645. Jadi apa-apa saja makanan yang dicalonkan oleh sama ada daripada kementerian ke, jabatan ke, NGO ke, orang perseorangan, memang kita akan memproseslah borang pencalonan tersebut. Dan di peringkat Jabatan Warisan Negara, di peringkat jawatankuasa lah, Jabatan Warisan Negara, kita akan menilailah borang pencalonan tersebut sama ada dia menepati tak kriteria-kriteria yang kita telah tetapkan dalam Akta 645 lah. Di mana kriteria-kriteria tersebut antaranya adakah dia ni memang ada hubungan dengan sejarah Malaysia. Maknanya dari segi asal-usul makanan tersebut adakah dipraktikkan di Malaysia dan masih diamalkan oleh komuniti di masyarakat kita lah di Malaysia. Dan kita juga melihat dari segi hubungan dengan sejarah Malaysia, dari segi ada tak persamaan ataupun melambangkan hubungan Malaysia dengan negara-negara luar dari sudut makanan tersebutlah. Dan selain itu kita juga lihat dari segi reka bentuk dan juga estetika makanan tersebut. Sama ada keunikan makanan tersebut dari segi jenisnya, kaedah penyediaannya, kaedah pembungkusan ataupun jarang diketengahkan makanan tersebut, kita ambil kira juga dalam kriteria penilaian kita lah. Dan kita tengok juga sama ada makanan tersebut tu ada tak hubungan sosial ataupun hubungan kebudayaan. Maksudnya boleh tak makanan tersebut tu melambangkan perhubungan antara kepelbagaian masyarakat di Malaysia tersebut, dan
wujud tak interaksi sosial dalam makanan tersebut. Itu adalah antara kriteria-kriteria yang kita ambil kira dalam kita menilai makanan tersebut layak untuk diangkat sebagai warisan kebangsaan atau tidak. Dan seterusnya, peringkat jawatankuasa Jabatan Warisan Negara, kita akan buat penyelidikan lah. Maknanya kita akan membuat kajian di lapangan dan juga kajian signifikan lah berkaitan dengan makanan tersebut. Dan seterusnya, dari hasil daripada kajian tersebut, kita akan membuat ulasan dan syul. Ulasan dan syul dalam bentuk laporan. So, jadi laporan ini nanti kita akan angkat kepada Jawatankuasa Pakar Warisan Makanan yang memang kita lantik melalui Majlis Warisan Kebangsaan lah. So, ia adalah selari dengan Seksyen 18 Akta 645 kita, di mana setiap penilaian tu akan dibuat melalui mesyuarat Jawatankuasa Pakar. So, Jawatankuasa Pakar ni yang terdiri daripada chef-chef yang berpengalaman, terdiri daripada pakar gastronomi, daripada NGO, ahli akademik. So, mereka ni akan menilai makanan tersebut layak tak diangkat sebagai warisan kebangsaan. So, setelah penilaian dibuat, Jawatankuasa Ining yang akan mengesyorkan kepada Pesuruhjaya Warisan untuk pengesyoran sebagai objek warisan. So, di peringkat objek warisan ni, setelah dipersetujui di peringkat Pesuruhjaya Warisan, kita akan bawa kepada Jabatan Program Negara untuk proses perundangan dan pewartaan sebagai objek warisan terlebih dahulu. Belum sampai warisan kebangsaan lagi ni. Belum lagi. Objek warisan dulu. Objek warisan dulu. Okay. So, selepas mendapat status objek warisan, kita akan angkat senarai objek warisan ni kepada menteri. Kalau sekarang menteri kita Menteri Pelancongan Seni dan Budaya lah. Menteri yang relevan dengan warisan. Jadi menteri boleh menurut perintah yang disiarkan dalam warta, boleh mengisytiharkan mana-mana makanan sebagai warisan kebangsaan selari dengan Seksyen 67 kurungan 1 dalam Akta 645. So, akhir sekali menteri endorse lah. Menteri yang akan endorse makanan tersebut sebagai warisan kebangsaan. So, itu adalah carta alih yang kita perlu patuhi. Sebenarnya sebelum kita angkat tu, sebenarnya kita melalui Jawatankuasa Pakar dulu, and then mendapat nasihat daripada Majlis Warisan Kebangsaan. Itulah dia. Itu proses-proses dia. Protokol untuk menjadikan makanan itu makanan warisan tu jauh berbeza, banyak peringkatnya berbanding dengan kita angkat makanan tu jadi makanan viral, betul? Betul. Viral senang je. Post apa semua dah terus diangkat sebagai makanan viral kan. Tapi yang ni penuh dia punya prosedur memang kita kriterianya. ikut, memang kita berdasar kepada Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645. Semua termasuk dalam tu. Penilaian-penilaian semua kena ambil kira semualah. Sebab tu dalam senarai makanan kita tu terdapat pelbagai makanan warisan masyarakat yang masih diamalkan oleh komuniti sekarang. Masyarakat kita ada masyarakat Cina, Melayu, India, Siam, orang asli, Sabah, Sarawak, memang banyak. Dalam senarai itu semua kita ambil kira. Okey, bercakap tentang originality. Kan, kita nak tahulah antara makanan-makanan kita ni, membandingkan negara serantau kita ni mempunyai cita rasa makanan yang lebih kurang macam kita. Bila kita cakap tentang nasi ayam, duk klaim. Ada juga negara luar tu klaim. Dia pun ada nasi ayam. Ayam dari sini. Tak, nasi ayam kita punya. Pula kita berdebat di media sosial kan, Fad? Betul. Macam mana dari segi pendapatan tu yang klaim mengelim ni? Pandangan doktor pula. Okey, kita kena akur bahawa kita ni adalah negara, kita kategorikan sebagai negara serumpun lah, di mana dari segi geografi pun kita dikelilingi oleh negara-negara macam Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand, yang memang makanan-makanan kita ni dikongsi bersama. Di negara kita ada, di negara-negara Asia lain pun ada. Jadi disebabkan oleh faktor macam faktor penghijrahan, mereka datang ke sini, faktor perkahwinan ke, ataupun faktor-faktor macam politik. So, kita membawa makanan-makanan tu sampai ke negara kita. Jadi, kita kena akur bahawa memang kita berkongsi makanan yang sama. Cuma dia sampai ke negara kita ni, dia telah berlaku asimilasi lah. Asimilasi ataupun akulturasi budaya tersebut yang menyebabkan ia ada juga di negara kita, tetapi dari segi jenis, kaedah penyediaan, kaedah pembungkusan memang berbeza sebab dia telah disesuaikan dengan lokaliti, komuniti kita. Jadi mungkin di negara contohnya nasi lemak.
Di Malaysia ada nasi lemak, di Indonesia ada nasi lemak juga. Bentuk yang sama tetapi dari segi nama mereka panggil nasi gurih ataupun nasi gemuk. Dia tak panggil nasi lemak tapi bentuknya sama dan saya percaya sambal berbeza sebab kita dah sesuaikan dengan lokaliti negara kita kan. Macam popiah, apa lagi sate, memang negara lain pun ada. Macam popiah tu kalau di Indonesia dan Filipina dipanggil lumping tapi bentuknya sama. Di Vietnam pun ada kan sekarang dia bungkus olah-olah popiah. So kita tengok variasi tu memang ada. Memang ada persamaan makanan. Mungkin dari segi nama lain, dari segi penyediaan jenis pun lain. Jadi saya rasa dari segi isu tentang klaim tu tak patut jadi isu lah ataupun dijadikan polemik sebabnya kita perlu jadikan makanan tersebut sebagai medium perpaduan sosial negara-negara serantau ataupun negara-negara Asia lah. Dan di peringkat UNESCO untuk pentirafan warisan di peringkat antarabangsa UNESCO pun kita mengambil kira dari segi perkongsian tersebut di mana UNESCO sendiri menggalakkan negara-negara yang mempunyai warisan yang sama angkat warisan tersebut termasuklah makanan sebagai percalonan bersama ataupun multinational nomination. Sebabnya kita tak naklah timbul isu-isu klaim ni. Kalau di negara-negara tu ada makanan yang sama, kita angkat sama-sama ke peringkat UNESCO. So, yang paling penting sekarang bukannya isu hak milik negara mana tetapi yang paling utamakan adalah dari segi safeguarding plan ataupun pelan perlindungan kepada makanan tersebut. Supaya dapat diperturunkan kepada generasi seterusnya. So kalau kita klaim-klaim sampai bila kita nak memikirkan usaha perlindungan kan. Jadi kita sama-sama angkat sebagai warisan kita. Macam tahun lepas kita ada menganjurkan ASEAN Workshop on Sustainability, Heritage Food Packaging and Commercialization for the World Market yang di mana MOTEC melalui Jabatan Warisan Negara lah kita menganjurkan ASEAN Workshop tersebut yang melibatkan 9 negara ASEAN yang menunjurkan pembungkusan makanan berbungkuslah negara masing-masing dan kita tengok banyak makanan-makanan yang memang ada persamaan antara negara-negara ASEAN. Jadi sekarang MOTEC melalui Jabatan Warisan Negara juga kita dalam proses perbincangan awal lah dengan negara-negara ASEAN untuk kita angkat makanan juga sebagai ke peringkat UNESCO. Itu makanan berasaskan beras. Itu masih peringkat perbincangan awal lah. Di mana kita tengok benda-benda macam ni sebenarnya boleh merapatkan hubungan sebenarnya. Bukan kita menjauhkan lagi. Mana kita menidakkan makanan yang ada di negara-negara lain juga. Baik. Itu kita melihat peranan negara sendiri dalam mewartakan, menaikkan darjat makanan tersebut sebagai makanan warisan negara. Tapi bagi pihak kita ni kan, Doktor, sebagai masyarakat, bagaimana kita boleh lebih menghargai, mengangkat dan menunjukkan apresiasi ataupun kita sayangkan makanan warisan negara dalam Malaysia ini? Ya, sebab makanan ini adalah semua orang suka makan kan. Jadinya sepatutnya makanan warisan ni kita patut bangga dengan makanan warisan kita, utamakan makanan warisan kita dan kita menghargai. Jadi kalau kita tengok sekarang ni bazar Ramadan pun banyak sebenarnya makanan-makanan warisan yang dijual tetapi masyarakat kita mungkin belum tahu ini makanan yang kita dah angkat sebagai warisan kebangsaan. Jadi ini adalah peranan komuniti lah, peranan seluruh masyarakat Malaysia supaya mengambil inisiatif untuk mengenali makanan warisan, bukan setakat makan tetapi tahu cara menyediakannya. Sebab ini adalah kearifan tempatan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dahulu. Sepatutnya kita ni, generasi sekarang ni patutnya mewarisi. So kita kena tahu cara menyediakan makanan tersebut. Macam mana kita nak mempromosikan makanan tersebut sebab ini adalah kebanggaan kita. Makanan warisan ini adalah identiti kita. Kita tak kiralah makanan tu makanan Melayu ke, makanan warisan Cina ke, India ke, Siam ke, Sabah Sarawak ke. Sama-sama kita pelihara, melindungi makanan warisan kita. Itu adalah sebab kalau untuk Jabatan Warisan Negara sendiri dalam kita menghargai makanan warisan ni, kita memang telah keluarkanlah buku-buku yang berkaitan dengan makanan warisan dan kita tak nak makanan warisan kita ni akan pupus. Orang dah tak kenal dah. Masyarakat Malaysia sendiri tak kenal makanan warisan sendiri. Jadi kita keluarkan buku tentang makanan warisan yang hampir pupus dan kita juga buat kerjasama dengan penerbit luar jugalah
untuk menerbitkan buku yang mengandungi 213 makanan warisan kita. Jadi masyarakat di luar sana boleh dapatkanlah buku-buku tersebut untuk mengenali makanan warisan kebangsaan Malaysia. Itu cerita tentang buku. Kalau nak mengekalkan makanan itu supaya tidak pupus, keluar buku, kita boleh buku kan. Tapi ini yang parent kita, mak ayah kita yang buat makanan tradisional ni, yang anak-anak tak nak ikut ni. Itu yang saya kata. Mak tu patut ambil inisiatif lah mengajar anak-anak macam mana cara menyediakannya. Kita tengok banyak dah yang pupus. Mungkin kebebe, pernah dengar kebebe? Warisan Lenggong. Memang tak kenal rasanya. Itu makanan hampir pupus. Ulam, 44 jenis ulam pun dah hampir pupus. Dah tinggal 20 ulam je sekarang? Ya, sebabnya walaupun tinggal 20 ulam, tapi kita perlu mendidik juga macam mana cara, sebab kita tahu, kita pun faham juga sekarang ni nak banding dulu mungkin hasil-hasil hutan. Dulu kan bergantung pada hasil hutan. Macam ulam 44 jenis tu nak dapatkan daripada mana kan, 44 sampai cukup. Tapi sekarang 20 ulam pun memang boleh dihasilkan lagi. Mungkin rasa dia berbeza sikit, tapi sekurang-kurangnya kita boleh mendidik anak-anak kita bahawa inilah makanan yang memang diwarisi sejak beratus-ratus tahun dahulu. Itu yang penting supaya tak pupus sebenarnya. Supaya tak pupus. Disebabkan daripada identiti kita kan. Satu soalan saya. Makanan apa yang nombor pertama yang diangkat sebagai makanan warisan negara? Tahun 2000, kita mula angkat tahun 2007. Makanan apa tu? Iaitu? Makanan dalam senarai saya. Selamat dan selamat. Saya selamat. 2007 memang banyak. Macam dalam senarai tu boleh tengok dalam buku 2013 sebab saya nak ingat balik 2013 tu kan, Doktor? Sebab dalam 2007 tu kita angkat banyak dalam lebih kurang 50 makanan masa tu. Bukan nasi lemak lah. Nasi lemak 2009. Awal lagi 2007 awal lagi. Apa makanan pertama Malaysia ni? Yang betul-betul orang kata rare ataupun susah dia dapat makanan kampung kot. Apa pun kita ucapkan terima kasih Doktor memberikan kita gambaran yang sebenarnya, dan kita belajar untuk tahu nama je, tahu makan je. Lepas tu kita nak melariskan suka-suka tambah cheese dan sebagainya sebab nak viral. Itulah trend kita sebenarnya kan, Fad? Itulah trend sekarang ni yang kita harus wawarkan kepada anak muda kita supaya kita ni mengangkatlah, menghargai makanan-makanan warisan ni supaya tidak ditelan zaman. Kita tak naklah macam benda-benda yang pupus macam dinosaur pun semua orang tak tahu kan. Jadi makanan-makanan ni harus diangkat untuk kita hargailah sampai anak cucu cicit kita nanti. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Eo Leng Yan, Pengarah Bahagian Warisan Tidak Ketara, Jabatan Warisan Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, sudi meluangkan masa. Terima kasih juga pada MSI. Sama-sama. Kalau tak puasa ni dah lama makan ni sekali kan. Okey, kita dah berhenti balik ketiga dan lepas ni kita dah cakap tentang infak ni. Jadi anda semua standby ni, handphone anda, ambil gambar, scan apa semua untuk kita infak kawan kita sebenarnya Ramadan ini. Segalanya di MHI selepas ini. Thank you, Doktor. Masih berhidup kepada anda di Malaysia hari ini. Dalam kita semangat untuk menyemarakkan kebaikan dalam bulan Ramadan ini kan, kita nak saksikan bingkisan ini mengenai Majlis Amal Anjuran bertujuan untuk pengumpulan dana bagi program Sebalang Kasih. Jom kita saksikan. Jom. Bertempat di sebuah hotel di Lembah Klang, sebuah majlis amal anjuran Pertubuhan Cahaya Hawa Percaya diadakan pada 21 Mac lalu. Majlis yang berlangsung selama 2 hari ini bertujuan untuk pengumpulan dana bagi program Sebalang Kasih. Program Sebalang Kasih ini bertujuan bagi menyantuni golongan memerlukan seperti anak-anak asnaf dengan menyumbangkan kuih raya. Yang kelainan dia pada tahun ini kita nak target pada lebih kuih untuk diberikan kepada kanak-kanak, iaitu sebanyak 3,000 kanak-kanak. Dan kali ini kita tujukan untuk kanak-kanak miskin bandar. Jadi kelainannya di situ adalah sebab selalu orang nak bagi charity, dia bagi kepada mereka yang susah di kampung atau di pedalaman semua kan. Tapi kali ini kita nak target anak-anak miskin bandar, mereka yang di PPRT dan sebagainya. Sebab mereka ni macam tercicir, orang tak nampak kesusahan diorang sebenarnya kan. Jadi tahun ni kita punya perancangan, kita nak berikan kuih-kuih raya ni kepada anak-anak miskin bandar. Dalam majlis tersebut, sebuah bazar cerita kasih kita raya turut diadakan bagi memberi peluang kepada peniaga kecil memasarkan jenama mereka ke peringkat seterusnya sekaligus menjadi penyumbang kepada program ini. Saya sangat berbanggalah
dapat contribute untuk Sebalang Kasih ini, untuk cara kita berbagi kasih dengan anak asnaf, ibu tunggal dan juga yang sesiapa yang memerlukan. Dan juga kami juga ada memberi sedikit scarf dari pihak Kosri juga untuk kami edarkan kepada pihak-pihak yang menerimanya, dan kami sangat berbanggalah. Sebagai vendor di hari ini dan esok acara ini, saya sebagai penjual tudung merasa bangga kerana dapat membantu golongan yang memerlukan dalam program Sebalang Kasih. Terdapat 17 gerai di bazar ini yang menjual kuih raya, baju kurung, beg tangan dan juga tudung. Bagi menyempurnakan lagi program ini, pada 3 April 2024, Percaya menyantuni mereka yang memerlukan dengan memberikan kuih raya. Jelas terukir senyuman di wajah mereka. Ternyata usaha ini sedikit sebanyak mampu membawa makna kepada mereka bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan serba kekurangan. Dengan adanya program seperti ini, mampu membantu peniaga kecil sekaligus menyumbang kepada mereka yang memerlukan. Ya, semoga program amal tu dapat menggembirakan hati mereka yang berada di sana, khususnya anak-anak kecil seperti anda lihat tadi ya. Okey, untuk waktu sekarang ni apa kata kita saksikan ada satu bikisan ni berkenaan dengan Masjid Bukit Beruntung yang kabarnya merupakan masjid pertama di Bukit Beruntung, bakal dibina setelah hampir 20 tahun yang bakal untuk memuatkan seramai 60,000 jemaah yang berada di sana. Jom sama-sama kita saksikan. Apa kurangnya di Bandar Bukit Beruntung ini? Semuanya sudah lengkap. Pembangunannya hebat, penduduknya padat. Tetapi yang sedihnya tiada lagi masjid dapat dibina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badli Shah bin Alauddin bersiaran di hadapan anda hari ini mewakili rintihan suara penduduk dan jawatankuasa pembinaan masjid pertama di Bukit Beruntung untuk mengajak anda semua bersama-sama terlibat dalam projek membina rumah Allah ini. Pembangunan Bandar Bukit Beruntung di dalam daerah Hulu Selangor telah bermula seawal tahun 1998. Namun setelah lebih 20 tahun, bandar ini masih belum memiliki masjid mereka sendiri. Dengan populasi penduduk yang kini telah melebihi 60,000 orang, sudah sewajarnya sebuah masjid didirikan untuk kegunaan umat Islam setempat yang selama ini terpaksa bersesak untuk solat Jumaat dan juga solat Hari Raya. Surau sedia ada sekarang ini yang agak terhad ruangannya sehingga kan tempat solatnya melimpah ke pekarangan luar surau. Jemaah berpanas, berhujan, namun mereka tetap hadir demi memenuhi kewajipan untuk solat berjemaah. Malah ada juga penduduk yang terpaksa solat Jumaat di luar kawasan Bukit Beruntung. Di Bukit Beruntung ini, tuan-tuan puan-puan, kita hanya ada 11 buah surau. Dan hanya 6 daripadanya adalah surau dengan kebenaran untuk solat Jumaat. Jadi jika masjid ini dapat dibina, ia akan menjadi masjid pertama di Bukit Beruntung. Infak tuan-tuan puan-puan dalam membina masjid pertama di Bukit Beruntung ini bakal memuatkan kira-kira 3,500 jemaah pada satu masa. InsyaAllah ianya akan dibina di tanah seluas 2 ekar yang disediakan pihak pemaju di Bandar Bukit Beruntung. Banyak kesenangan dan manfaat sekiranya Bukit Beruntung ada masjid sendiri berbanding terpaksa ke tempat lain. Tambahan pula semakin ramai warga emas di sini. Jadi jika ada masjid berdekatan, maka itu lebih baik. Jadi sekarang ini tuan-tuan puan-puan, tanahnya dah ada, pelan pembinaan dah ada, kelulusan dari pihak berkuasa agama pun sudah ada, jawatankuasa bertindak sudah sedia bergerak bila-bila masa. Yang masih tiada sekarang adalah dana untuk membina masjid ini sahaja. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi pernah bersabda, setiap hari 2 malaikat akan turun dari langit dan salah satu daripada malaikat akan berdoa, ya Allah, gantikanlah harta setiap orang yang membelanjakannya ke jalan-Mu. Dan satu lagi malaikat akan berdoa, ya Allah, hancurkanlah harta setiap orang yang menahannya daripada bersedekah. Justru itu, saya sekali lagi menyeru kepada para penonton di luar sana, ayo sama-sama kita membantu menyumbang untuk dana pembinaan masjid pertama di Bukit Beruntung ini. Hubungi nombor telefon yang tertera di skrin atau lebih mudah, boleh scan QR Code Public Bank yang tertera.
Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda semua yang mungkin baru saja menonton kami di Malaysia hari ini. Kita terus saja ingin bercakap tentang wakaf dan infak dana pembinaan Masjid Lestari Perdana Bandar Putra Permai Sri Kembangan Selangor. Dan untuk itu kita terus saja ingin bersama dengan duta pembinaan masjid ini, iaitu tak lain tak bukan Ustaz Hanafiah Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, baik. Kita terus saja nak bercakaplah tentang latar belakanglah tentang pembinaan masjid ini sebagai permulaan. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Penduduk di Taman Lestari Perdana ni menanti-nanti sebuah masjid terbina. Kalau kita lihat kat sana semua infrastruktur ada MRT, ada 2 pasaraya gergasi. Tetapi yang tak ada tuan-tuan dan puan-puan, masjid. Selama 20 tahun kami menanti terdirinya sebuah masjid. Surau yang lama telah usang dan uzur. Setiap kali orang solat di dalamnya, keadaan sangat tak selesa walaupun beberapa kali telah dilakukan ubah suai dan penambahan. Jadi bila semayang hari Jumaat, panas terik, maka berpeluh dan tak selesalah jemaah. Sebab jemaah melempar ruah. Dalam masa yang sama pula, Masya Allah, Tabarakallah, bila hujan, basahlah. Ini tak lama lagi Ramadan akan berlalu, solat Hari Raya Aidilfitri Aidiladha, cabaran untuk kami. Jadi tuan-tuan, kami merayu dana daripada tuan-tuan, kami perlukan 16 juta. Setakat ni terkumpul 2.5 juta. 2.5 juta ni tuan-tuan, sikit lagi. Kalau 16 juta ni nampak besar. Jadi kalau kita ramai-ramai pagi ni, mungkin pagi akhir Ramadan kita, dan 5 Ramadan terakhir ni, malam ni tuan-tuan, tolonglah kita berinfak untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana. Sebab bila terdirinya rumah Allah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, barang sesiapa yang membina rumah Allah, walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah maligai yang indah untuknya di syurga. Dalam masa yang sama, berinfaklah walaupun 100. Kalau kita ada 500, malam ni 100, ataupun pagi ni 100, malam ni 100. Dan insya-Allah, semua yang berinfak ni Allah kurniakan apa dia? Allah kurniakan bertemu dan dapat beribadah dan diterima ibadah itu di dalam malam Lailatul Qadar. Malam besok 100, malam lusa 100, sampai jangan berakhirnya Ramadan ini tanpa satu hari pun kita berinfak. Terutamanya untuk Masjid Lestari Perdana. Tuan-tuan dan perempuan, penduduk makin hari makin padat. Jumlah penduduk menghampiri 17,000 orang. 95% adalah Muslim. Jadi memang satu keperluan yang amat mendesak untuk terbinanya sebuah masjid rumah Allah di Lestari Perdana. Kalau kita nak sembahyang Jumaat, kami terpaksa sembahyang jauh. Di Putrajaya, di Sri Kembangan dan tempat-tempat yang lain. Jadi, apa salahnya dah 20 tahun ni tuan-tuan, kita dapat bina sama-sama Masjid Lestari Perdana. Kerja-kerja tolak tanah dah bermula tuan-tuan. InsyaAllah, dan kalau cukup nanti, kita melakukan penambah aktiviti progres untuk buat kat sana. InsyaAllah tuan-tuan, ini perjuangan kita bersama. Dan hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah maligai yang indah untuknya di syurga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim pula, barang sesiapa yang membina masjid, nescaya Allah akan binakan bangunan binaan seumpamanya dalam syurga. Dan pujuk hati kita, tanah 4.03 ekar ini akan dibangunkan sebuah Masjid Lestari Perdana yang boleh memuatkan jemaah sebanyak 1,500 ke 2,000 orang di dewan solatnya saja. Kalau keseluruhan mungkin mencecah 3,000 orang. Jadi dia akan jadi one stop center, tempat situlah kita buat ibadah. Dalam masa yang sama, di situ juga kita akan buat aktiviti kemasyarakatan berbentuk kebajikan. Tuan-tuan, nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada. Hubungi kami segera. Ini bukan skamer. Ini adalah kempen yang nyata. Kami dapat kebenaran pada 1 November 2018 untuk mengumpulkan dana pembinaan. Dan tuan-tuan boleh dapat juga pengecualian daripada cukai melalui Perbadanan Wakaf Selangor. Setiap sumbangan tuan-tuan boleh dapat resit, dan resit itu boleh boleh kita lakukan penolakan cukai. JLC, please. Founder produk yang kaya raya, yang asyik tukar kereta, jom pujuk hati kita. Sementara Ramadan masih ada, sementara kita masih bernyawa, marilah kita berinfak untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana. Mudah-mudahan selama mana masjid ini terbina, orang solat di dalamnya,
pahala mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Jangan lupa wakafkan juga untuk ibu dan ayah tercinta. Wallahualam. Okey, baik Ustaz. Ada lebih kurang seminit lagi ni Ustaz. Mungkin kita boleh panjangkan lagi tentang kebaikan infak dan juga wakaf khususnya dalam pembinaan masjid ketika Ramadan ini Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Bila ditanya oleh Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling manfaat, paling afdal? Maka Rasulullah kata, bersedekah dalam bulan Ramadan. Ini lagi 5 hari Ramadan akan meninggalkan kita. Jangan biarkan satu hari pun tertinggal melakukan infak. Tak banyak, sedikit tuan-tuan. Tuan-tuan menonton MSI pada hari ini bukan satu kebetulan, ianya takdir dari Tuhan. Bertindak sekarang untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana, derma, infak, zakat dan wakaf pada nombor akaun yang tertera. Barkod pun dah ada. Hubungi Encik Syaril 019-324-4985, Encik Hafiz 012-650-2312. Sekarang tuan-tuan, jangan tunggu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apabila kamu ingin melakukan kebaikan, jangan tunggu kalau waktu pagi nak buat waktu pagi. Jangan tunggu petang, sebab petang belum tentu tiba. Mungkin kita dah tiada. Rebut sekarang untuk pembinaan Masjid Lestari Perdana. Baik, insya-Allah semoga dipermudahkan segala urusan Ustaz ya dalam pembinaan masjid ini, dan untuk anda juga bahawa pembinaan masjid ini kos keseluruhannya 16 juta, yang terkumpul sekarang ini 2.5 juta, jadi masih ada berbaki lebih kurang 13.5 juta. Tidak mustahil ada kata kalau kita semua orang yang berada ataupun tengok MHI ini dermakan wah kita, infakkan wah kita, wakafkan wah kita sepanjang Ramadan ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Nafiah Malik, Duta Pembinaan Masjid Lestari Perdana Sri Kembangan Selangor, dan kita ingin berhenti berehat seketika, jadi anda jangan mana-mana. Okey, Malaysia hari ini kini kembali. Kalau tadi kita bercakap tentang infak, wakafkan wang kita kepada pembinaan masjid, dan kali ini marilah sama-sama kita dermakan infakkan wang kita ini kepada satu lagi, iaitu Bina Sekolah Agama di Tawau Sabah. Dan untuk itu terus saja kita ingin bersama dengan Ustaz Bakhtiar Fitri Haji Abdul Hamid, pendawah selebriti kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, baik Ustaz, kita nak bercakap tentang pembinaan sekolah agama ni, yang mana ianya sebagai pembuka pintu kejayaan dunia dan juga akhirat. Sebelum kita berborak tadi pun sedih juga untuk kita kongsikan tentang perkara ini kan. Daifnya mereka ada kat sana. Jadi macam mana sebagai permulaan ini Ustaz boleh kongsikan kepada kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fazli dan juga semua penonton setia MSI. Subhanallah. Nak cerita tentang kedaifan kita kalau hantar anak kat sekolah. Hantar anak kat sekolah, kalau mejanya berconteng sikit pun, kerusi berconteng pun, kita pun rasa macam kesian anak aku. Betul. Kan. Kalau kata tandasnya pun tak cukup, bukan tak cukup, ada bocor-bocor sikit, rosak pam, kita dah kata kesian anak aku. Di sana, di Sekolah Agama Negeri Morotai, Tawau Sabah, tuan-tuan dan puan-puan, ceritanya sekolah ni buat daripada kayu lagi. Okey. Tandasnya dengan budak ataupun murid seramai lebih kurang 500 orang. Tuan-tuan boleh tengok gambar dekat skrin TV ni. Videonya, lihat bagaimana sekolah yang dibina dengan kayu. Ada pelajar yang sampai tersepit kakinya di celah-celah kayu tu tadi, subhanallah. Tandasnya cuma ada 2 saja. Ada 2 tandas, satu untuk guru, satu untuk murid. Nak cerita kedaifan tak cukup. Mejanya pula sampai berkongsi hingga satu meja 3 orang sebenarnya. Sangat daif. Sebab tu kami di Yayasan Ikhlas buat inisiatif sendiri datang ke sana. Dan kalau tanya orang kenapa orang tu tak pergi, kenapa orang tak pergi, jangan tanya orang lain kenapa orang tu tak pergi, kenapa tak pergi bantu. No, kita sekarang ni apa yang patut kita buat sebenarnya. Sebab tu Yayasan Ikhlas pergi cari sampai ke dalam-dalam. Tengok siapa yang patut kita bantu. Dan bila kami sampai kat sana, nak tak nak, kita kena buat sekolah di Sekolah Agama Negeri Morotai ni sama macam di Semenanjung juga. Kita nak bina bangunan batunya, kita nak buat tandas yang cukup dengan kantinnya, dengan suraunya, kelasnya, dengan peralatan semua kita nak bagi cukup. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bila kami datang kat sana, kami melihat kalau inilah anak kami belajar dekat sana. Tak sedih kan tengok begitu kan? Tuan-tuan boleh tengok gambar dekat skrin bagaimana kelasnya daripada kayu lagi, subhanallah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan kami di sana juga kami cuba bukan setakat untuk nak menyediakan kemudahan nak belajar, termasuk juga di sana guru-guru yang akan mengajar dekat sana. Kami juga menghantar guru-guru agama dekat sana sebenarnya. Sebab anak-anak kat Sabah kan mungkin kadang-kadang ada tercicir, ada yang butuh hurufnya, ada anak-anak yang sebab kekurangan kewangannya sebenarnya.
tak mampu untuk nak datang belajar. So tuan-tuan dan puan berinfak bersama dengan kami, tuan-tuan dan puan, besar sangat manfaatnya untuk nak sampai ke sana. Kita tak sampai ke sana pun, tak sampai. Tetapi ada orang wakil untuk datang ke sana bagi pihak kita. Bagi pihak kita pula tuan-tuan dan puan cuma berinfak saja. Dan apa kata Nabi SAW tentang orang yang membantu orang belajar ini? Untuk anak-anak yang belajar ini, kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, sebenarnya dia sedang berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Anak ini dia belajar. 500 murid belajar di sana. Mereka belajar dapat pahala jihad pada jalan Allah Ta'ala. Kita berinfak, kita belajar tak Fazli? Kita tak belajar, tapi kita berinfak. Apa kata Nabi tentang orang yang berinfak pula? Kata Nabi SAW, barang siapa membantu memperlengkapkan orang yang berjihad pada jalan Allah, maka sesungguhnya dia juga dapat pahala jihad. Kita dapat pahala jihad. Apatah lagi, infak atas nama mak ayah. Mak ayah dapat pahala jihad. Apatah lagi kata Nabi, kita berinfak untuk nak menyempurnakan hajat anak-anak dekat sana belajar. Apa ganjaran yang Allah nak bagi tentang orang yang membantu orang lain dekat dunia? Nabi kata, man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan 'inda mizanih fa in rajahu ila syafa'tulah. Barang siapa yang menyempurnakan hajat saudara dekat dunia. Contoh, saya susah, Fazli bantu saya. Bantu saya sempurnakan. Yang ini 500 orang. Seorang kita bantu dekat dunia. Kata Nabi, aku tunggu orang ini di Al-Mizan, tempat timbang dosa pahala. Kalau berat timbangan pahalanya, beruntunglah. Kalau ringan timbangan pahalanya, aku beratkan. Nabi bagi syafaat. Fazli bantu dekat sini, contohnya. Bantu seorang, dapat satu syafaat. 500 orang, 500 syafaat. Sebab tu saya katakan tuan-tuan dan puan, apa kata infak atas nama mak ayah. Supaya pada akhirat nanti, Nabi menanti mak ayah kita pula di Al-Mizan. Nak beratkan timbangan pahala. Tuan-tuan dan puan, jangan terlewat, jangan terlambat. Ambil dahulu gambar di skrin TV. Ada nombor akaunnya. Ada dekat situ nombor pegawai untuk dihubungi. Dan boleh layari tuan-tuan dan puan, website kami sekolahagama.com. Untuk baki-baki terakhir Ramadan. Kami memerlukan 5 juta ringgit. Kita yakin hari ini yang menentu di MSI lebih kurang 100,000 orang katalah pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan, daripada 5 juta ringgit ini, kalau kami bertemu dengan 5,000 perinfak daripada 33 juta rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia 33 juta orang. Umat Islam mungkin 17 juta orang. Dari 17 juta orang ni kan Fazli, kita cuma mencari kalau adalah 5,000 orang yang boleh berinfak sebanyak RM1,000, dapat 5 juta hari ni. Ya, betul. Siapa 5,000 orang ini? Siapakah orang yang Nabi akan nantikan di Al-Mizan untuk nak diberatkan timbangan pahala? Siapa yang akan dapat pahala jihad? 5,000 orang yang sanggup berinfak sebanyak RM1,000. Mana-mana berkemampuan. Katakanlah tak dapat nak bagi RM1,000. 500 pun tak apa. Bagi waktu bila malam-malam selepas Isyak sampai nak ke subuh, kalau berlaku malam itu Lailatul Qadar. Berlaku Lailatul Qadar. So umpama kita berinfak selama 83 tahun tanpa berhenti. Sebab tu saya ajak tuan-tuan dan puan, ajak adik-beradik kita, abang bagi 100, dik bagi 100, dapat 500. Bahagi malam ni 100, malam esok 100. Selesai 30 Ramadan, dapat 500. Jangan lupa sebarkan juga kepada yang lain, ajak kawan-kawan kita untuk berinfak dekat sini. Tuan-tuan dan puan, kami doakan agar Allah Ta'ala gantikan infak tuan-tuan dan perempuan dengan ganjaran yang lebih baik, bahagia dunia akhirat dan berbahagia juga untuk anak-anak kami di sana, insyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah, ya. Yayasan Ikhlas Badan Kemanusiaan Tidak Asing lagi telah pun mencari ruang peluang mereka yang memerlukan. Jadi tugas kita ni adalah untuk memberikan sumbangan saja kan. Betul. Supaya impian itu dapat direalisasikan, dapat membantulah saudara Islam kita, khususnya anak-anak kecil yang berada di Merotai, Sabah, ya. Betul. Baik, terima kasih ucapkan kepada Sama-sama. Ustaz Batiar Fitri Haji Abdul Hamid, pendakwah selebriti kita, bercakap tentang kita nak bina sekolah agama ni. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Amin. Amin. Okey, kita terus saja nak bersama dengan Sofia di ujung sana. Silakan Sofia. Baik, terima kasih Afad. Bagi anda semua penonton di rumah yang merupakan peminat drama-drama di TV3, ini dia. Kalau kita ada satu hubungan tu, takkanlah tak ada effort untuk kita betulkan atau fix sampai bila nak bergaduh. Asyik nak bergaduh saja kan? Saksikan Iskandar Cempaka setiap Khamis sehingga Sabtu jam 9 malam di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Dilakonkan oleh Raja Azura sebagai mak mertua yang garang, Harisa Adlin, Muaz Zabir dan juga ramai lagi. Okey, Khamis hingga Sabtu jam 9 malam dalam slot Lestari
hari bersama dengan pelakon-pelakon yang hebat seperti yang Sofia katakan tadi. Okey, baik. Kita dah berhenti berehat ataupun berhenti berehat pula. Sampai sini lagi sekejap. Dah habis dah. Rasa macam sekejap je Becai kan. Lagi-lagi kita ni puasa ni kejap je dah nak raya nanti pula kan. Setuju. Okey, besok kita akan kembali lagi bersama dengan Ada dengan tajuk je apa Sofia? Persediaan raya, beli baru atau pakaian lama? Macam Afat dah pilih pakaian lama. Lama je sebab badan sama maintain. Amboi. Bergantung kepada kita punya kewangan lah. Kalau kewangan kita ada lebih sikit, apa salahnya kalau kita berbelanja. Tapi kena berhemah lah. Baju raya baru memang best lah. Tapi kalau kita dah mampu untuk kata meletakkan kewangan tu nombor 1 pun alhamdulillah bagus juga. Terima kasih bersama kita. Semoga anda dapat pengisian banyak lagi di esok hari hanya di MHI. Ya, jadi sampai di sini saja. Saya Fazli Fuad. Saya Sofia Nur Sengatun. Assalamualaikum. Bye-bye. Rajuk pujuk gurau sedap, banyak ragam